ada selain daripada apa, sekiranya ada karbon, memang itulah asid lemah. Ada karbon, memang asid lemah. Itu betulnya. At least ada karbon lah, sekurang-kurangnya ada karbon. Tidak ada asid kuat yang mengandungi karbon. Kalau ada karbon, itu adalah asid organik. Semua asid organik adalah asid lemah. Asid organik yang paling kuat adalah asid formik, iaitu cuka getah. Ada soalan? Ada soalan? Saya bagi. Ini saya dah upload bawah ni kan? Saya masuk tak bawah ni? Nota. Dah kan? Okey. Kita pergi ke nota balik. Kita tengok kepada buffer solution. Ataupun larutan penimbal. Apakah itu larutan penimbal? Larutan penimbal maksud dari sini adalah larutan di mana larutan tersebut kalau kita masukkan sedikit asid kuat ataupun base kuat, maka larutan tersebut boleh mengekalkan pH dia. Itu dinamakan larutan penimbal. Ataupun hanya sedikit saja perubahan pH akan berlaku sekiranya kita menambah asid ataupun base ke dalamnya. Maksud kedua-dua, tambah asid pun boleh, tambah base pun boleh. Maka pH dia masih dapat dikekalkan. Ataupun kalau tak kekal, berubah sedikit saja. Kita ingat, itu maksud larutan penimbal ataupun buffer solution. Tengok ni, a buffer solution is defined as solution that resists change in pH when the solution is dilute or when a small amount of an acid or base is added. Masuklah. Maksud kita sedikit saja. Sedikit kuantiti asid ataupun base dimasukkan dalam larutan tadi. Itulah larutan penimbal. Apakah ciri-ciri larutan penimbal? Ciri-ciri larutan penimbal adalah, ingatlah, mempunyai weak acid and its conjugate base ataupun garam lah, campuran garam dan juga asid lemah ataupun garam dan juga base lemah. Garam tu garam apa? Garam daripada tindak balas, asid lemah dan juga base kuat ataupun asid base lemah, asid kuat, asid lemah, base kuat. Dia mesti garam tu. Mesti garam tu daripada campuran ataupun tindak balas di antara lemah dengan kuat. Itu dinamakan larutan penimbal. Contoh saya nak buat sini. Contoh adalah inilah campuran buffer solution. Sama campuran apa? Garam lah, garam. Dia mesti ada garam. Garam tu daripada tindak balas lemah dengan kuat. Itu contoh sini adalah inilah tindak balas ni antara lemah, ni adalah lemah. Inilah lemah. Saya ulang, saya ambil. Saya copy sekejap. Contoh ni adalah contoh ni.
Okay, contoh antara lemah, asid lemah dengan base kuat. Inilah garam ni. Okay, ini garam ni saya hitamkan semua. Okay. Inilah garam dia. Garam ini campuran ini, saya merahkan ya. Campuran garam, asid lemah dengan base kuat dan juga asid lemah. Campuran dua ni. Campuran dua ini memberikan apa? Memberikan buffer solution. Okey, ini dan juga ini campuran dua. Okey, campuran dua ni akan memberi buffer solution. Okey, ni adalah garam tindak belai asid lemah dengan base kuat dengan garam dan juga asid lemah tersebut. Ini dinamakan larutan penimbal. Okey, boleh ikut ya. Boleh itu larutan penimbal. Sama juga kalau asid lemah dengan base lemah dengan asid kuat. Okey, sama salah satu. Okey, itu untuk buffer solution. Okey, kemudian kita lihat sini. Okey, contoh dia sama saja. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku sekiranya kita tambahkan asid kat situ. Okey, apa akan berlaku jika kita tambahkan asid? Maksud di sini semua ni nota ni membincangkan dululah. Okey, membincangkan apa yang berlaku sekiranya kita tambah asid ataupun base kat sini ya. Ni buffer ni okey, sekian-sekian tak apa. Okey, ni saya pergi dulu, tak apa, you tengok ni satu contoh. Kita akan pergi terus tengok contoh situ. Contoh situ, saya akan tengok. Tengok contoh. Jadi masa saya tak akan tengok nota, tolong fahamkan di yang mana saya akan explain ni. Okey. Okey, untuk buffer solution, dia ada formula dia tersendiri. Iaitu sama pH, bergantunglah pH, pKa, log perkataan garam per asid macam ni. Ini dia ada formula tersendiri. Okay, ini pH. Ni lah, ini mudah. Ini untuk base. Okey. Okey, saya ambil mana-mana tak apa. Okey. Ini untuk base. Okey, sama saja. Kalau untuk asid, okey, ubah saja. Okey, ini saja. Okey, formula pH sama pKa tambah log
kepekatan asid garam ni lah. Garam dan juga per asid. Maksudnya garam lah. Salt. Garam per asid. Ni garam per base. Sebelum ni kita ada apa, pelajari apa? pH apa sama dengan apa? Ingat dulu pH untuk asid lemah, penceraian dia kan? Dia penceraian dia. pH sama sekian, OH sama sekian. Itu yang melibatkan asid lemah. Sampai ke buffer solution. Tengok apa yang berlaku. Buffer solution apa yang berlaku. Ini buffer solution kan? Ini untuk buffer solution. Kemudian sebelum ni kita belajar juga bagaimana kita menentukan untuk yang awal tadi. Yang awal. Maksud di sini, di dalam tindak balas acid base, dia ada keadaan yang anda kena tahu, di mana keadaan tersebut menggunakan formula yang berbeza. Berbeza. Maksudnya kita sebenarnya ada 4 jenis saja. Ada pun 3 jenis saja keadaan yang kita kena tahu. Yang pertama, betul beri perhatian. Tolong beri perhatian. Nur Akidah ada sini, Nur Akidah. Nur Akidah binti Abdullah. Dalam kelas ke? Nur Akidah. Dengar suara saya tak yang lain? Dengar doktor. Ini Nur Akidah ni. Nur Akidah dengar suara saya ke? You on, you tinggal saja. Nur Akidah. Ini dia on saja. Kemudian dia hilang. Tak apa. Tengok sini. Dalam sistem acid base, acid lemah apa semua, kita ada 3 jenis keadaan di mana kalau kita ada, tolong beri perhatian, kalau kita mempunyai acid kuat ataupun base kuat, kita menggunakan formula dia. Formula apa? Formulanya adalah saya buat ringkasan kat sini. Anda boleh tengoklah. Insert. Kita cuba buat pemudahkan. Kalau asid kuat, guna apa? pH sama dengan inilah. pH ni anda kena tahu pH sama dengan tolak tolak log log perkataan H positif. Ini untuk kalau asid kuat, dia gunakan terus, gunakan terus perkataan. Kemudian maksud dia kalau bahan tu adalah base kuat, base kuat, dia gunakan POH, ingat guna POH, jangan guna pH, POH. Yang kemudian POH. Cari dulu POH, kemudian tentukan pH. pH tambah POH sama dengan 14. Ini adalah base kuat. Kalau asid lemah ataupun base lemah,
Okey sahaja. Okey. Ini kalau dia saja kita guna persamaan apa? Yang kita buat biasa tu di atas ni. Okey. Biasa ni atas. Kita masukkan ini. Okey, yang tidak ada tindak balas apa-apa. Ini. Okey. Ini X kuasa 2 apa semua ni. Okey. Ini asid lemah saja. Maksud dia saja. Asid lemah saja, tak tindak balas apa-apa ataupun base lemah saja. Dia formula ni lah. Formula dia ni. Apa? Formula dia adalah okey, X sama dengan apa semua tu. Yang ada. Okey, penentuan X tu lah. Okey. Okey, apa? X sama dengan okey. Okey, sama dengan apa? Yang kita tengok situ. KA ataupun KB Okey. KA bila sebab kita ada KA ataupun KB Kalau ni adalah KA. KA sama dengan apa-apa-apa kan? KA sama dengan apa-apa-apa yang kita tengok sini. Okey. KA sama perkataan. Okey. Perkataan contoh ni lah you buat X, okey. X mendarat dengan X apa semua tu okey. X okey, kemudian dibagi dengan okey, apa-apa tu lah X, mana itu X tu adalah merujuk kepada H positif ataupun X tu merujuk kepada okey, OH negatif okey. Dan C kekuatan ni lah CO yang awal okey. CO okey, tolak X ini contohnya lah, contohnya okey, tolak X okey. Mudah-mudahan abai atau tidak. Ini untuk KA. Kalau untuk asid lemah, kalau untuk base lemah jadi KB lah kat situ. Boleh boleh ikut boleh Boleh doktor. Itu maksud dia. Itu kadang-kadang okey, itu saya cakap ni asid kuat saja, base kuat saja. Maksud dia kalau asid kuat ni formula dia, base kuat ni formula, atau tindak balas kedua-dua tengok balance. Maksud dia di sini apa-apa pun kita kena pasti keadaan di akhir tindak balas ataupun di akhir apa-apa, kita kena tengok apakah keadaan yang wujud itu. Adakah asid kuat, adakah base kuat, okey, adakah asid lemah ataupun base lemah saja formulanya, ataupun apa lagi, adakah garam. Itulah tepi garam apa? Ingat, garam daripada tindak balas asid dan base. Garam daripada tindak balas ni. Tindak balas. Okey, asid lemah. Okey. Apa? Asid lemah tambah base kuat ataupun base lemah tambah asid kuat. Ini formula dia. Formula dia apa? Ini maksud dia garam saja. Ini adalah garam saja. Garam tu daripada mana? Garam tu daripada tindak balas asid lemah tambah base kuat ataupun base lemah tambah asid kuat. Ni garam sahaja. Ini asid lemah ataupun base lemah sahaja. Ini formula dia. Kalau garam sahaja, formula dia apa? Formula dia, inilah caranya. Dia ada banyak sikit yang berlaku perceraian. Kemudian okey, kita akan buat ini. Buat semua ni. Okey. Dan saya juga telah explain, okey, sama ada garam tersebut akan bersifat sedikit asid ataupun sedikit base. Bergantung kepada, kita tengoklah. Kita tengok kepada jenis garam dia. Contoh sini, okey, yang terbentuk adalah garam ini. Garam CH3COONA ni. Garam, ingat, garam ataupun tindak balas asid dengan base, garamnya akan tercerai sempurna. Okey, contoh sini. Inilah ion garam dia. Ion garam ni adalah negatif. negatif. Maka ion-ion yang terbentuk di dalam apa,
dalam hidrolisis garam ini adalah mesti ada OH negatif. Sebab apa? Garam ni ada COO negatif. Maka okey, tindak balas ataupun penceraian ni akan menghasilkan OH negatif. Apabila ada OH negatif, jadi garam ni bersifat apa? Tolong jawab. Garam ini bersifat apa? Bersifat sedikit berbase. Garam biasanya dia tak bersifat apa base yang kuat. Sedikit berbase. Contohnya 8, 7 poin lebih. Maksud dia itulah. Dan garam asid kuat, tindak balas asid kuat, base kuat, pH dia berapa? Ya. Berapa? Tak clear. Tujuh. Bukan dekat dengan 7. Garam tindak balas asid kuat, base kuat, pH dia sama dengan 7. Kalau ikut teori lah. Saya ulang banyak kali dah ni. Okay, garam tindak balas asid kuat dengan base kuat, pH dia sama dengan 7. Itu teori. Okay. Kalau garam lain, asid kuat, base lemah, base kuat, asid lemah, bergantung kepada penceraian saya cakap ni lah. Okay. Ini apabila garam ni tercerai, garam ni ada cas negatif, maka apabila ada cas negatif akan mengalami hidrolisis, akan membentuk ion OH negatif. Kalau ion OH negatif bermaksud garam tersebut akan bersifat sedikit berbase. Macam ni kita buat ni. Okey. Kita buat ini. Okey. pH sama dengan 5.62, pH sama dengan 14 tolak 5.62. Kita akan dapat apa? Akan dapat 3 apa pH dia? Okey, 8 poin lebih. Maksudnya sedikit berbase. Okey, maksud dia kalau ada garam saja, inilah formula dia kena buat. Kena buat pertama, kena buat penceraian, menghasilkan ion ini, dan ion ni akan mengalami hidrolisis, akan membentuk OH. Kemudian kita akan buat macam sama kembali yang untuk asid lemah, tolak X apa semua. Tetapi di sini okey, kita menggunakan KB bukan KA. KA sebab apa? Inilah sebab dia. Sebab apa gunakan KB? Sebab ada ion OH negatif. Kalau ada ion OH negatif persamaan itu, maka akan adalah KB bukan KA. Ini bukan KA sebab apa? Ada OH negatif. Okey, ada OH negatif. Maka ini adalah KA. Okey. Ada soalan? Ada apa soalan yang nak tanya saya? Ya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Itu adalah asid lemah atau ini garam saja. Okey, garam saja. Okey. Kemudian okey. Wujudlah after that. Maksud ni kalau inilah untuk sistem ni lah. Asid lemah, base lemah. Kemudian garam ini saja. Garam ni daripada sinilah tindak balas asid lemah, base lemah. Kemudian akan wujud ni buffer solution kat sini. Maksud dia buffer solution adalah hasil daripada garam daripada apa? Garam merah ni lah. Garam yang dihasilkan di sini. Garam daripada asid lemah, base kuat ataupun base lemah, asid kuat. Okey, garam ini dan juga asid lemah ataupun garam dan juga campuran base lemah. Okey. Formula dia ada juga. Formula dia ada apa? Inilah.
formula dia. Saya kecilkan sikit. Okey, ni formula dia. Tak apalah, cara ni. Okey. Ini formula dia. Okey. Dan okey, ini sahaja. Ini saja formula yang terlibat ataupun keadaan-keadaan yang kita kena tahu sebelum kita nak menggunakan formula yang mana satu kita nak pilih. Okey. Ini keadaan dia. Okey, kita tengok. Kita tengok sini. Kalau tengok nota ni. Okey. Apa akan berlaku? Okey. Apa akan berlaku sekiranya kita ada campuran, contoh sini. Campuran ini dengan ini. Okey, campuran antara garam dan juga ada bermasuk. Okey, garam ni asid lemah dengan base kuat, asid lemah dengan base kuat dengan asid lemah. Okey, kita boleh campur sini. Dia diberitahu ini adalah anda dah tahu lah, ini adalah larutan penimbal. Okey, di sini kita nak tengok. Okey, apa terjadi sekiranya kita tambahkan sedikit asid ataupun base kat sini. Tambah. Allah, besar. Okey. Apa akan berlaku sekarang kita tambah ni? Kita tambahkan sedikit asid. Ataupun base. Okay. Tambahkan sini. Okey, tambah asid. Biasanya tambah asid kuat. Asid kuat. Okey. Ataupun kita tambah okey, saya tanya. Kalau kita tambah asid lemah atau base lemah, apa akan berlaku? Adakah akan berlaku tindak balas tambah asid lemah ataupun base lemah dalam campuran buffer solution? Tindak balas. Maksud dia betul siapa yang jawab tu tiada tindak balas. Sebab apa? Di atas ni asid lemah tidak akan bertindak balas dengan base lemah. Okey. Ataupun samalah. Ini pun sama juga. Macam lemah dengan lemah tidak akan bertindak balas. Maksud dia tak ada apalah sumbangan dia. Dia ada sumbangan pun tak ada. Pencairan saja. Dia dilution saja. Maksud dia akan berlaku perubahan juga, tapi perubahan kepada isi padu.
di mana pencairan berlaku. Okey, kuat ataupun base kuat. Okey, di mana asid kuat dan base kuat ni akan bertindak balas. Dia akan pilih satu. Okey. Kalau kita menambahkan sebab flumibatan ni campuran ni, kalau kita tambahkan asid kuat, kita tambahkan dengan base kuat, apa yang berlaku pada garam ini? Dia akan bertindak balas dengan mana? Ya. Kalau kita tambahkan base kuat ni akan bertindak balas dengan apa? Base kuat akan bertindak balas dengan asid lemah, betul kan? Apa? Base kuat dengan asid lemah bertindak balas. Okey, kalau kita letakkan asid kuat, asid dengan asid tindak balas tak? Tidak kan? Maka asid kuat tadi akan bertindak balas dengan ini garam ini. Okey, sebab itulah lautan penimbal inilah penimbal buffer solution ini. Okey, buffer solution akan cuba untuk mengekalkan pH sekiranya sedikit asid ataupun base ditambahkan ke dalamnya. Itu maksud dia. So dari sini kalau kita tambahkan asid kuat akan bertindak balas dengan garam ini, ataupun sekiranya kita menambahkan base kuat akan bertindak balas dengan asid lemah. Ada soalan nak tanya? Pun saya nak tunjukkan yang lain. Ingatlah, yang saya ajar ni memang ada nota semua, tapi nota mungkin panjang. Jadi saya nak menerangkan, nak explain, saya tak nak gunakan nota. Okey, maksud dari sini kalau asid kuat akan bertindak balas dengan garam. Garam apa? Garam daripada itulah, daripada asid lemah dan base kuat. Kemudian kalau kita tambahkan base kuat akan bertindak balas dengan asid lemah. Sebab itulah pH tadi dapat cuba dikekalkan. Maksudnya berubah sedikit sahaja. Okey, kita tengok apa berlaku. Okey, ni semua ada nota. Saya nak, okey, maksudnya apa yang berlaku. Okey, yang berlaku adalah ini, mudah kita ambil lah. Kita menambahkan base kuat. Okey, kita ambil ini. Okey, kopi. Okey, base kuat ni. Okey, asid lemah akan bertindak balas dengan base kuat. Tapi contoh ni lah. Base kuat ni katakan apa? NaOH. Okey, contoh tu. Ini asid kuat HCl, mudah untuk anda apa ikuti HCl. So di sini. Okey. Kalau saya ambil kes yang pertama, base kuat dengan ini. Okey, ini maksud dia akan bertindak balas dengan asid kuat. Dengan base kuat Na. Ni buat matematik ke buat sains ke? OH. Okey. Okey, tindak balas ni sahala ataupun berbalik? Nak ada kelas ni. Lawa ke punya ni? Berbalik. Sahala berbalik? Yang dekat langnya. Ada. Berbalik. Sahala berbalik? Berbalik. Berbalik. Semua tahu. Maksud dia semua bagi jawapan berbalik tu salah. Sebab saya dah cakap dah. Tindak balas asid base tidak berbalik. Tindak balas asid base semua sahala sahaja. Okey? Asid kuat base kuat ke, asid lemah base kuat ke, base lemah asid kuat ke,
Tindak balasnya adalah sehala. Okey. Kehadapan saja. Ni saja. Tak berbalik. Okey. Saya tak faham lagi ni. Okey. Tindak balas acid base adalah sehala tindak balas. Kena tahu. Okey. Kalau yang berbalik tu adalah apa? Berbalik tu adalah penceraian dia. Ini contoh sini. Penceraian apa? Penceraian garam. Okey, ni. Garam tadi akan mengalami hidrolisis. Barulah. Sebab ini tak melibat acid base kan? Okey. Hidrolisis garam tak melibatkan acid base. Apa lagi? Okey, tak ada. Okey. Yang ni satu lagi. Penceraian asid lemah ataupun base lemah. Okey. Berbalik juga ni kan. Tidak melibat, tidak belah asid base. Dia hanya asid lemah tu tercerai ataupun base lemah. Tak ada pun yang berbalik. Ni kan saya dah tunjuk dah dulu. Sehala saja. Sehala saja. Sehala saja. Okey. Tindak belah asid base mesti sehala. Boleh ingat ke kali ni? Ni kali berapa sengaja pun tak tahu dah. Boleh ingat? Acid base mesti sehala tindak belah dia. Tindak belah acid dengan base. Okey? Sama ada acid kuat dengan base kuat ke, acid kuat base lemah ke, acid lemah base kuat ke, memang semua sehala. Ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan kembali ini. Garam. Okey. Akan menghasilkan garam. Tambah air kan? Tambah air lah. Okey. So. Kawasan garam. Maksud dia, apabila kita tambahkan base kuat di sini, maka base kuat ni akan bertindak balas dengan asid lemah, akan menghasilkan garam. Maksud garam ni, garam yang ada kita tadi bertambah. Kuantiti garam yang sedia ada akan bertambah. Boleh ikut? Boleh, Doktor. Maksud dia akan bertambah kat sini. Okay? Bertambah. Maksud dia dalam campuran tadi, campuran yang asal ni ada banyak ini, kita akan dapati bahawa bilangan mol CH3COH akan berkurang, manakala bilangan mol untuk CH3COONA akan bertambah hasil daripada tindak balas CH3COH dan juga NaOH kat tadi. Boleh? Boleh ikut tak? Boleh, Doktor. Boleh. Satu keadaan lagi di mana garam tadi, apabila kita menambahkan asid kuat, apa akan berlaku? Ini keadaan yang pertama. Okay. Kalau you all boleh faham dengan yang saya buat ni, di atas tu memang nota tak perlu tengok. Okay. Ini yang kedua. Kedua yang berlaku adalah, okey, ini adalah garam ni. Garam apabila ditambah dengan asid kuat, okey, okey, garam juga akan memainkan peranan. Okey, garam juga akan memainkan peranan nanti nak balas sini. Memainkan peranan macam mana? Okey. Yang kita ketahui bahawa apa? Kita ketahui bahawa CH3 COONA akan tercerai. Betul? Ya, Doktor. Kan? Akan masing apa?
CH3COO negatif tambah dengan Na positif. Okey, saya ambil kembalilah yang asal tadi. Kembali yang asal. Ini. Di sini kan. Okey. Asal. Okey, kemudian dia akan menghasilkan OH kat sini. OH ni lah yang akan bertindak balas dengan Cl ini. Okey. Cl ini. Okey. Maksud dia di sini ini akan menghasilkan apa? Akan jadi apa ni? NaCl. NaCl. Ini ingat. Yang asal ni akan jadi apa? Minus. Ini jadi apa ni? Tengok ke sini balik lah. Akan menghasilkan ini balik. CH3COH. Okay. Tambah dengan apa? Na. Cl. NaCl. Okay. Masuk di sini. Apa yang berlaku adalah, okey, kita akan apa? Ini akan habis, ini akan berkurang, lalu akan membentuk balik apa? Ini. Betul kan? Betul. Tengok yang pertama tadi, okey. Pertama tadi COH akan berkurang, akan menambahkan CH3CONA. Yang kedua pula, okey, garam akan berkurang, akan menghasilkan kembali CH3COOH. Nampak dia punya keadaan dia macam mana kat sini. Okay. Satu berkurang, satu akan bertambah. Okay. Di mana formula yang kita gunakan ini. Ini. Sudah start. Okey. Ni buffer solution. pH sama dengan pKa. Maksud tengok sini kan. Di sini apa yang berlaku adalah dia melibatkan garam dan asid. Garam dan asid ataupun garam dan juga base. Garam-garam ni lah. Garam yang tadi asid lemah, base lemah tu. Okay. Garam juga base. Ni garam asid, garam dan juga base dia, perkataan dia. Itulah. Jadi formula itu digunakan. Garam dengan asid, ini garam dengan asid. Okay, ini pun garam dengan asid. Ini formula dia. Ini saja. Maksud dia satu keadaan di mana garam akan bertambah, satu keadaan lagi di mana asid akan bertambah. Maksudnya kalau garam bertambah, asid berkurang. Asid bertambah, garam berkurang. Tengok sini lah. Maksud kalau ini tidak malas, ini bertambah. Sekarang nampak tak? Nampak apa yang berlaku? Nampak, doktor? Ini dia punya sifat buffer tadi. Sifat buffer tadi. Kalau kurang garam, asid bertambah. Kurang asid, garam akan bertambah. Sebab apa? Tindak balas tu saling apa menghasilkan dan saling menghabiskan. Satu habis, ini naik. Yang ni habis, yang ni kurang, yang ni naik. Yang ni kurang, yang ni naik. Okey. Itu adalah buffer solution. Okey, kita tengok contoh dia. Memang contoh dia ada. Sama saja. Okey. Saya takkan mengajar lah dia punya apa. Dia punya bagaimana formula terbentuk.
Ini formula dinamakan formula pH. Ini formula ni dinamakan apa? Henderson-Heisenberg equation. Okey, Henderson-Heisenberg ni dua orang saintis yang telah menemukan lautan penimbal ini. Siapa? Henderson dan juga Heisenberg. Dua orang ini. Jadi ini formula dia. Formula umum lah. pH sama dengan pKa. pKa kalau pH pKa. Okey. Kalau pUH sama dengan pKb. Tapi ingat sini, log mesti di atas keperkataan garam. Okey, garam dibagi dengan base lemah. Ataupun garam dibagi dengan, ini untuk kalau pKa asid lemah. Garam bagi asid lemah. Kalau pUH, garam dibagi dengan base lemah. pKa tu hasil daripada mana? pKa adalah hasil daripada Ka, iaitu pKa sama dengan tolak log keperkataan tolak log Ka. Okey, anda sama kan, saya dah ngajar dulu. Okey, pKa sama pH, kalau pH sama dengan tolak log K H positif, jadi pKa sama dengan inilah. pKa sama dengan apa? pKa sama dengan tolak log Ka. pH tolak log H, pKa tolak log Ka. Boleh? Boleh. Boleh. Nanti tak tahu pula pKa. Diberi Ka, macam mana nak cari pKa? Maksud dia, guna saja macam pH. Maksud dia P tu maksud dia, ada tolak log. P tolak log. P tu maksud tolak log. Okay. Maka itulah dia punya keadaan. Inilah keadaan-keadaan yang paling yang ada di dalam sistem asid lemah, base lemah. Yang lain ni semua latihan saja. Ini adalah kefahaman. Ini semua sama. Okay? Sama saja. Attention pun sama. Attention maksud dia sama sajalah. Kita nak keadaan dia. Okay, keadaan dia. Kita nak contoh. Saya ambil contoh sini. Okey. Ni kita tengok contoh dia. Nak balaslah sini. Jadi contoh yang membolehkan apa? Ke semua keadaan ada wujud. Inilah campuran. Ini contoh campuran. Okey, ini contoh campuran. Mana ada 3 jenis asid. 3 jenis asid. Jadi jenis asid, maksudnya kita ada 3 persamaan lah. Okey, 3 persamaan kat situ. Okey, ini tidak. Okay. Satu persatu kita buat. Okey, selesaikan satu-satu. Ini soalan yang pertama. Okey. Yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Tengok situ Kita nak balas dia semua sehala saja. Okey, ni asid kuat dengan asid base kuat sehala. Okey, ini nak kata saya dah beritahu kan. Dia beritahu bahawa asid sulfurik bukan asid lemah dan juga bukan asid kuat. Sehala juga. Kemudian dengan asid lemah. Ini asid lemah, kenapa asid lemah ataupun asid organik? Sebab apa? Ada karbon. Saya cakap sebab ada karbon. Maka ada karbon akan menjadi asid lemah. Asid lemah pun satu hala juga. Inilah hasilnya. Ingat, semua tindak balas asid adalah anak panah sehala sahaja. Okay? Tindak balas lengkap, bukan berbalik. Boleh? Boleh?
Boleh doktor. Jangan nanti saya tanya nanti jawab balik lagi lah. Frah lah saya. Okey. Kita tengok sini. Kita titration. Inilah. Kalau titration asid lemah, asid kuat, base kuat, okey. Maksud dia kita hanya melihat apa? Melihat keadaan akhir. Okey, keadaan akhir. Okey. Jadi saya ni, memang kalau asid lemah base lemah ni saya tak nilah. Saya akan tumpukan yang lebih apa? Ya. Okey, cuba tengok sini. Okey, tolong diam. Okey, tengok situ Okey. Contoh untuk asid kuat dan juga base kuat. Okey, untuk asid kuat dan base kuat, saya dah cakap tindak balas mesti melibatkan mol lah. Kena kira mol. Tak kisah milimol ke apa benda ke. Dan saya juga pernah mengajar kan bagaimana kita nak menentukan limiting reactant. Betul kan? Betul? Buka balik tengok. Okay, maksudnya kita bahagi. Saya tengok yang mana yang kecil baginya. Kita bagi yang di hadapan itu, bagi yang hadapan, yang mana kecil, itulah limiting reactant. Okay? Reactant penghad. Okay? Tengok sini. Tengoklah sini akan habis. Okay, ini permulaan. Ini berubah, tak apalah. Ini yang pada keseimbangan, maksudnya pada keseimbangan. Okey, ada lagi ACl, asid kuat. Okey, ada juga KCl dan juga ada air. Okey, kalau kita tengok, saya dah cakap dah. Kalau mana-mana ada asid kuat ataupun ada base kuat bercampur dengan asid lemah ke, bercampur dengan base lemah ke, bercampur dengan garam, apa-apa garam ke, maka kita hanya mengambil kira yang kuat sahaja. Okey? Maksudnya di sini sistem tadi di akhir sini, di akhir pada keseimbangan tu hanya ada ACl. ACl tak akan bertindak balas lagi dengan KCl. Okey? Maksudnya ACl tidak lagi bertindak balas dengan air. Ini adalah after tindak balas lah. Ada 0.5 milimol ACl yang balance. Walaupun dia bercampur dengan KCl, bercampur dengan air, ACl tadi tetap, ACl itu juga tak akan berubah menjadi bahan lain. Maksud dia, kita kena pastikan pH ataupun pOH mestilah selepas berlakunya equilibrium. Itu selepas berlakunya tindak balas lah. Maksud kita kena pasti. Kena pasti selepas tindak balas apa yang ada. Contoh sini, kita kena pasti di akhir tindak balas hanya ada ACl. Maksudnya asid pekat saja. Bukan ada asid pekat, bukan asid pekat, asid kuat dan juga garamnya. Garam, maksud garam ni, garam asid kuat, base kuat tidak menyumbangkan apa-apa ion kecuali K positif dan Cl negatif. Tidak ada ion OH dan juga tidak ada ion H positif. Okey, maksud dari sini yang memberikan atau yang menyebabkan pH berubah adalah kepekatan HCl. Jadi kepekatan HCl adalah ambil bilangan mol bagi yang isi padu total dan kita akan dapati bahawa kepekatan HCl adalah 7.14 darat 10.3 molar. Jadi gunakan terus pH sama dengan tolak log kata yang kita akan dapat 2.15. Okey, itu adalah cara kita hendak menentukan pH apabila berlakunya tindak balas. Ada soalan? Faham? Okey. Cuba kita tengok. Okey. Maksudnya
Ini pada akhirnya pula. Ini maksud dia selepas tindak balas. Okey, kalau keadaan seimbang, maksud di sini apabila hanya ada KCL saja, maksud tindak balas selesailah. Ini habis, KCL saja, PH dah berapa? Sepatutnya. Teori mengatakan PH dah berapa? Habis. Ya? Lebih 7. Maksud dia hanya ada garam saja. Neutral. Ya? Neutral. Okey, betul. Ni ada masih lagi tak jawab. Okay, kalau garam tindak belah asid kuat dengan base kuat, should be pH 7. Okay. Sepatutnya pH-nya adalah 7. Sebab apa? Garam, asid kuat, base kuat. Kalau dilarutkan dalam air, okay, persamaan larutan tersebut akan memberikan pH dia sama dengan 7. Okey. Pastinya 7. Tapi tak dapat pun. Kalau kita buat amali, kita buat praktikal, takkan dapat pH sama dengan 7. Okey. Kita tengok. Itu maksud dia, dalam untuk asid kuat, base kuat, kita hanya ada 3 keadaan saja. Keadaan pertama, masuk situ, ada asid yang berlebihan. Keadaan yang kedua, tindak balas asid yang base lengkap, iaitu hanya ada garam. Garam tu akan memberi pH dia 7. Sepatutnya. Keadaan yang ketiga adalah apabila asid habis dan base akan berlebihan pula. Okey, untuk kes macam inilah. Sekarang ini, di mana base berlebihan. Okey, maksud dia ini dah habis, tinggal base pula berlebihan. Kalau base kuat berlebihan, maka pH sepenuhnya bergantung kepada base kuat yang berlebihan tadi. Jadi kita akan dapati POH lah. Okay, maksud ni kena tukarkan dahulu. Okay, kepekatan KOH kita akan dapat. Kemudian kita tentukan pH dia, iaitu dengan cara kita menentukan POH dahulu. Ini POH dia bersamaan dengan 3.18. pH automatik sama dengan 14 tolak 3.18. Ini kita akan dapat 10.82. Tiga keadaan itu saja. Neutral, berbase atau berasid, atau berikutnya. Okey, ini dia punya apa? Hasil-hasilnya. Okey, ini jawapan dia diberikan, balik cuba buat. Okey. Okey, kita break 5 minit sebelum kita teruskan weak acid dengan strong base ataupun weak base dengan strong acid. Baik, betul. 5 minit.
Tapi dia kata penuh sangat, yang penuh tu dia suka bersihkan. Mau tekan lah. Sistem kan dia jadi macam ni, apa tu? Dia bersihkan kau. Tekan ni, bersihkan semua tu. Dia Tekan lain tu. Ha? Tekan je lain tu. Kenapa? Bersihkan semua tu. Ni. Ha. Tekan dia habis. Orang yang tu dipadam benda-benda tu. Ha. Bukannya padam semua benda. Okey, kita teruskan Kita teruskan weak acid dan juga strong base ataupun sebaliknya. Weak base dan yang saya cakap tadi. Padam semua video-video Ke mana kalau buffer solution ini keadaan dia. Okey, hydrolysis inilah saya tunjuk tadi berlaku step-step dia. Kemudian ini yang berlebihan ni. Padam. Okey. Semua gambar untuk yang kain nak simpan, semua disimpan kat mana. Atau yang dia bersih dia bersih apa? Di bawah sampah-sampah tu. Oh. Saya kalau aina gambar itu kata dia nak pindah kat mana tak mau padam tu semua. Walaupun nama dah bakar tu banyak nak video. Kemasan. Ini apa mana? Di Thailand ladies ni semua, di Thailand ladies semua, ini semua komplain semua dia masuk satu-satu. Thailand ladies idol semua dia masuk semua tu. Hanya ini bukan penipu. Okey, sini. Keadaan ni samalah macam yang saya dah buat. Okey, buat. Keadaan ni yang kita kena tahu lah. Padam masuk. Padam semua mesti tak masuk. Mana yang penting padam semua.
Kita cuba tengok keadaan-keadaan di mana apa yang berlaku sini sekarang. Kita tengok soalan dia. Kita pergi soalan satu-satu. Ini dia nyatakan nak isi padu dia. Ini yang pertama 20 ml. Okey. Ini saya nak cari cuba sini. Kita pergi exercise. Betul ha? Ni lah explain tadi lah. Dia punya apa? Ya. Okey dah habis. Saya ambil satu soalan kemudian saya ubah situ. Edition 12. Okey, ini apa berlaku? PSC 8. Soalan ni tak cakap. Okey, saya ambil sini satu, okey. Ini diberi ni. Benda ini sama saja kan? Sama saja. Okey, kita cuba. Saya start yang baru. Okey, semua ada ni lah. Ada dalam line sekarang. Ada ke? Ada doktor. Okey, tolong tengok. Ini adalah satu contoh contoh di mana saya akan buat semua keadaan yang wujud. Okey, saya akan cuba menjawab semua keadaan yang wujud. Okey. Ini masuk sini. Okey, soalan dia melibatkan asid lemah. Okey. Nilai KA dia ni ada. Kemudian dengan base kuat. Okey. Saya nak minta you all okey dengan ni curve ni dengan okey ini okey saya bagi tahu isi padu with okey dia punya volume volume untuk NaOH. Okey. Maksud dia kita ada mulanya kita ada 20 ml 0.15 asid formik tindak balas dengan NaOH. Saya bagi isi padu dia iaitu isi padu ini adalah volume dia adalah kosong, maksud dia tidak ada apa-apa perlu ditambah. Kemudian okey berapa? 5. Okey, apa lagi? Ni masuk dia 20 dalam ni kadang tak sesuai nilai ni saya pindah ini menjadi 2 molar. Jadi ini 2 molar saya pindah. Okey. Ini menjadi ini saya pindah menjadi sama juga 2 molar. Ini memudahkan Kemudian 5, kemudian 10. Okey. Kemudian 20. Okey. Kemudian 25. Okey, kita ada 5 keadaan. Isi padu dia. Padu ada 5 keadaan dan keadaan ini akan okey akan menjawab ataupun menggunakan semua keadaan yang ada. Okay, ini formula dia yang terlibat. Ini formula terlibat. Ini formula dia terlibat. Okey. Di mana maksud dia kalau kita kosong ni volume sama kosong. Volume apa? Volume ni lah NaOH. Okey. Volume NaOH. Volume NaOH and AOH. Okey. Kosong. Yang pertama. Kalau volume NaOH sama dengan kosong, maksud dia apa? Maksud dia hanya ada asid lemah sahaja. Inilah. Maksud apa yang berlaku adalah ini. Ada asid lemah saja. Asid lemah akan apa? Apa akan berlaku pada asid lemah tadi? Asid lemah akan tercerai. Tercerai tu yang tak sepenuhnya kan? Asid lemah cerai separa. Okey, ni saya guna tanda ni lah. Lambat saya nak buat. Okey. Separa.
akan menghasilkan apa? Menghasilkan inilah. Kalau dalam air lah, dalam air, okey. Dalam air. Okey, dalam air ni akan jadi saya buat mudah H positif. Jadi maksud dia anda faham lah. Saya dah cakap bahawa ni tak wujud kan. Saya dah cakap dah. Bahawa H positif tak wujud. Dia ada H3 positif, jadi memudahkan saya sama jugalah. Letak itu adalah H. Okey, memudahkan saya. Okey, maksud di sini keadaan ni apa? Apa yang perlu kita buat adalah macam biasa, iaitu apa? Itu kita buat sistem di mana ada awal dan akhir. Betul kan? Saya ingat Saya ingat? Maksud, inilah sistem dia. Kalau kita boleh faham dengan soalan ini, maksudnya anda faham dalam apa? Faham semua sistem estimate acid base sebenarnya. Okey, sebab tu saya nak bagi satu contoh. Dia akan wujud, soalan ini akan yang diberikan ni wujud semua sistem di mana hanya ada asid lemah. Okey, maksud dia awal ni awal tak kisahlah, akhir kita beri kat akhir tu akhir kita ada apa, ini cara dia lah nak buat. Akhir kita ada okey, kepekatan dia apa? Ni kosong. Ingat, kita boleh gunakan terus kepekatan sebab apa? Belum dicampur dengan apa-apa, dia saja yang ada. Betul kan? Betul? Maksudnya kita guna ni lah 0.2 molar. Okey, 0.2 di akhir tolak apa? Kita tak tahu tercerai banyak mana, kita tolak dengan X. Ini akan jadi X. Ini pun akan jadi X. Maksud dia seterusnya kita tahu bahawa KA X ni apa? X ni adalah ni H positif lah. Okay, X tu adalah inilah yang kita nak cari ni. Asid, sebab apa kita nak kira pH. Ni maksud ni tentukan pH lah. Dah juga potassium, okey. Maksud sini kita nak derive tu kita kena tentukan pH dulu lah. pH dia. Jadi maksud sini so that okey, apa yang berlaku? Kita buatlah KA. Okey, KA adalah KA sama dengan kita buat dulu. Okey, sama dengan ini ambil balik atas ni. Tidak lambat ya. KA sama dengan apa semua ni. Okey, masuk saja sini. KA sama dengan nilai ni.
Okay, sama dengan nilai ni lah. Okey, selesaikan. Kita selesaikan dia. Maksud dia kini kita boleh tengok sama ada kita boleh abaikan ataupun tidak. Okey, boleh abaikan. Cuba kira boleh abaikan ataupun tidak. Okey. Cuba tengok. Maksudnya sini kan kalkulator je. Abaikan benda ni dulu. Kan kalkulator. Tengok. Abaikan. Maksud dia ambil sini, maksud dia apa? Okey, ambil 1/7 ni darab dengan 0.2. Lepas tu punca kosongkan dia. Dapat nilai X. Cepat sikit. Kalkulator. Yang dapat tu bersuara. Ya? 5.83 83 kuasa -3. -3. Maksud dia boleh abaikan tak? Saat macam habis lagi. Boleh. Cuba cek tak? Bagi dengan nilai ni. Ambil nilai ni. Bagi dengan 0.2 darab 100. Dapat 2.92%. Maksud dia boleh kan? Boleh. Boleh. Maksud dia inilah jawapannya. Maksud dia ini sama dengan inilah. Ini adalah ini kepatan ni. Okey. Maksud dia ni. Lepas tu anda tekanlah pH dia. Okey, pH sama dengan okey, pH sama dengan ambil lah. Yang tadi kita ambil pH tolak log ni. Ambil balik yang atas. Nak copy. Boleh. Nampaklah. Okey, pH. Anda tuliskan itu. pH sama dengan log positif. Okey, inilah. Ambil balik. Masuk balik. Okey, masuk balik ni, 6 ni. Sama dengan masuklah. Dia masuk ini balik. Dapat apa? Jawapan dia. Okey, sama dengan masuk ini balik ni. 2.2. Okey, ini adalah answer untuk yang maksudnya tanpa kita tambah apa-apa. Okey. Kemudian terusnya yang berikutnya. Berikutnya baru kita kena equation ni. Iaitu kita penambahan apa? Penambahan 5 ml. Okey, 5 ml. Kalau anda boleh faham ini, maksud semua anda faham. Tidak ada masalah. 5 ml. 5 ml. Maksud 5 ml akan berlaku tindak balas itu. Akan berlaku tindak balas. Okey. Kalau dah terlibat, memang berlaku. Okey, akan berlaku tindak balas. Yalah apa? Inilah. Kena kira mol lah. Sini prinsip mol kena ambil kira. Boleh kira prinsip mol. Kita kira mol awal, mol akhir. Okey, mol. Ni mol tidak ada. Mol, bilangan mol. Kena kira. Mol asid berapa? Kena kira ni lah. Mol asid adalah apa? Tolong kira ya. 20/1000 darab 0.2. Berapa? 20/1000. 20. Anda kira lah. Sekarang kereta 20/1000 darab 0.2. Berapa mol lah? Berapa mol? Tolong. 4 darab. Yang 4 darab 10 kuasa -3. Okey, yang ni ini untuk mol untuk ni. Mol untuk NaOH. Jadi mol untuk mol asid, mol NaOH berapa? 5/1000
1000 darab dengan 0.2 berapa? 1. Satu. Okey. Ini mol. Ini awal. Mol awal. Okey, mol awal. So, masa mula sebelum tidak balas lah. Okey. Pada mol akhir dia dikurang lah. Mol yang tidak balas lah. Okey. Mol tidak balas. Mol tidak balas. Berapa? Tidak balas berapa? Dia teks sini. Yang mana reaktan pahat dia? Ini kan kalau depan satu-satu yang sikit lah reaktan pahat, betul kan? Kalau kita bagi yang satu bagi jawapan yang sama. Ini yang kecil lah. Kecil ni reaktan pahat. Maksud dia yang tidak balas inilah. Ini yang tidak balas. Okay. Ini tidak balas. Ini pun sama banyak ini tidak balas. Okay. Jadi mol akhir. Akhir berapa? Masih tolak lah. Ini akan jadi 3. Okay. Ini akan jadi 0. Betul lah? Masih tolak. 3, ini 0. Okey, ini hasil dia apa? Ada hasil dia. Hasil ni akan jadi 1. 1 ini pun sama 1. Ini akan habis 0. Okey, sebab apa? Nah, yang masuk di akhir tidak balas, kita ada apa? Kita ada ini. Kita ada asid dan kita juga ada garamnya. Ada asid garam. Kalau ingat ada asid ada garam, itu lautan apa? Lautan apa? Buffer solution. Jadi sekarang formula kita adalah formula buffer solution, di mana ini ada asid dan ada garamnya. Jadi asid pergi ni lah persamaan ni. Ni pKH ni. Sebab tu saya cakap kena tengok keadaan dia. Keadaan akhir tidak balas. Inilah formula yang kita akan guna. pKH sama dengan pKa log kepekatan garam per asid. Masuklah pH. pH nak cari. Nak cari pH sama dengan pKa. pKa sama dengan tolak log Ka, betul kan? Ka dah diberi. pKa sama dengan tolak log Ka. Tolak log Ka. Kan? Saya dah cakap dah. Tadi. Okey. Tambah log kepekatan. Okey, log kepekatan apa? Log kepekatan garam. Garam ni, inilah garam dia. Ambil ini, bagi dengan isi padu total. Isi padu total dah menjadi 20. Menjadi apa? 20 tambah dengan 5. Jadi 25. Okey, masuk dia. Ambil nilai ini. Ni garam kan? Dan ini kopi. Saya kopi lambat sikit lah. Okey, bagi dengan 25. 25 per 1000 lah. Anda buat 25 per 1000. Okey. Kemudian okey, per ambil nilai inilah. Asid nilai ni. Kepekatan kepekatan maksud ni kepekatan tu. Sama juga. 25 ni darab 10 kuasa tolak 3 untuk selamat kan, untuk selamat ni supaya kita mudah. Jadi maksud kita tak tukar lah ke mana-mana. Okey, ini jawapan dia. Ini adalah kita akan dapat kan. Ini adalah pH dia. Okey, ada soalan? Ini sistem. Kalau sistem ini anda boleh menjawab, anda faham, maka
anda akan dapat menjawab semua soalan berkaitan dengan acid base ini. Okey, ini jawapan dia. Kemudian terusnya kita tambah dengan berapa lagi? Tambah dengan 10 pula. 10 tadi 5 tambah dengan 10. Tambah dengan 10, sama sistem dia saja. Tambah dengan 10. Okey, sebelum menjadi 10, kira ni akan jadi apa? Kira Ya. 2 kali ganda kan? Ya, betul. Ni akan jadi apa? 2 kan? 2. 2. Ini 2. Ini akan jadi, inilah pada tempat dia jugalah 2. Ini akan jadi 2 juga. Ini akan jadi, bawah ni akan jadi balance adalah 2. Ini akan jadi 2. Okey, ini 2. Okey, dan kita akan dapat, okey, maka kita dapat apa? Ini akan jadi 2 kan? Ini 2. Ini pun 2. Maksud dia akan dapat apa? 1 kan, log 1 sama 0. Jadi pH dia sama dengan nilai pKa. Betul kan? Ya. Itu sebab kita kena selesai satu-satu. Kalau anda faham dah ni, tidak ada masalah. Okey. Kemudian seterusnya kita buat yang ketiga. Okey. Ketiga, tambah isi padu. Jadi berapa tadi? 10. 20. Tambah 20 pula. Tambah 20, maka apa yang berlaku adalah ini akan menjadi 4. Maksud dia sini, tindak balas lengkap, betul kan? 4, ini pun akan jadi 4, maka di akhir tindak balas ini akan jadi 0. Habis semua. 0. Okey. Ini pun akan jadi, ini akan jadi 4, betul kan? Ya, betul. 4, maka maksud di sini hanya ada garam sahaja. Garam dan air. Ini akan berlaku proses hidrolisis saya cakap tadi. Akan berlaku hidrolisis, dia akan kembali balik ke asal ni. Ni yang asal ni. Yang kita buat ni, bahagian ni. Ini akan kembali ke sini. Sini semua. Okey? Kembali ke sini. Ulang balik. Okey, ke sini. Kembali sini balik. Okey. Di sini, okey, garam ni lah. Inilah. H, ini tukarlah. Dia lah, sama juga. Okey, masuk garam ni akan tercerai sempurna. Ya, ini. Ini garam. Kalau anda faham, insya-Allah memang tidak ada masalah. Okey. Tercerai sempurna. Jadi masuk ini tidak akan jadi inilah. Jadi kembali benda ni. Sama saja. Saya pindah sini. Ini kata ada sini berapa? Ingat, di sini okey. Apabila tahsilnya garam, okey, kita letak sini mol kan? Betul kan? Ya, betul. Maksud dia apabila dia sahaja tidak bercampur dengan orang, benda-benda lain, okey, maksud dia kita boleh gunakan terus kepekatan supaya kita mudah untuk perceraian ni. Maksud di sini kita teruskan kepekatan di mana kita tukar kepekatan tadi daripada mol kita terus tukar kepada kepekatan. Okey, maksud dia anda kena bahagilah mol tadi dapat ini anda bagi yang isi padu total. Sebetulnya ada 40 darab 40 dibagi dengan 10 kuasa 3 ataupun 40 darab 10 kuasa tolak 3. Dapat jawapan apa ni? Kita bagi ingat. 4 ni dibagi dengan jawapan dia apa?
Formula. Tak ingin. Wah. Ni apa? Apa ni? Cepat. Jawapan dia. Tu. Buat. Dapat. Dapat jawapan dia? Channel tu? Kan kita dapat ni mol kan? Garam ni saya dapat mol. Kan dia bila saya cakap kalau garam saja boleh gunakan prinsip sebab apa? Kita akan tercerai apa semua kan? Garam tadi. Gunakan kepekatan betul kan? Ya. Sekarang ni kita dapat mol. Kira kepekatan garam tu. Kena bagi dengan isi padunya. Isi padunya berapa? 10 total. 4 dan 10 tolak 3 dia bagi dengan isi padu total. 10 total ada 40 kan? Ya. Jadi jawapan dia apa? 1 darab 10 negatif 4. Jawapan dia berapa? 1 Kepekatan. Betul? Kepekatan dia ambil sinilah. Sini kan. Ini adalah mol dia. Mol garam. Mol garam. Nak tahu kepekatan garam. Ambil mol garam. Dibagi dengan isi padu. Isi padu sekarang adalah 20 NaOH, 20 HCOH dan menjadi 40 betul kan? Ya. Jadi 40 per 1000 lah. Nak dapat molar. Ini mol. Mol bagi isi padu baru dapat molar kan? Okey, kita baru dapat dah. Sampai Kan? Dapat dah 0,1 betul kan? Ya. Okey, yang lain okey. Cuba yang lain pun kena cuba. Maksud dia punya molar kepekatan dia adalah sama dengan kepekatan garam ni. Macam ini. Inilah nilai ni. Yang lain diam saja. Dia tak bawa. Saya cakap kena kalkulator kena ada di sebelah. Dia bagi dengan isi padu total. V total adalah 40. 40. V total. Okey, anda akan dapat inilah. Ini jawapannya. Jadi masuk di sini yang kita dapat adalah ini akan jadi 0,1 molar. 0,1 molar. Okey, molar. Okey, kemudian inilah dia punya apa yang berlaku, okey. Kemudian ini saya pindah balik Okey, yang berlaku sama saja. Ubah ya. Akan menjadi ni. Okey. Ini masuk molar juga lah. Sistem yang sama saja. Okey, di bawah ni lah perceraian dia. Okey. Perceraian akan balik ke asal balik lah. Okey, ini mula. Mulanya awalnya adalah 0,1 kan. 0,1. Okey. Nampak balik macam asal. 0,1. Okey, ini 0,0. Okey. Bila turun bawah. Okey, turun bawah. Ke bawah. Okey. Ayolah, air apa semua kan. Okey, kemudian 0,1 tolak X. Okey. Tolak X, ini XX. Macam biasa balik. Okey, anda akan dapat. Selesaikan benda ni. Ini KA ada nilai dia tadi kan. Tolak 4 ni. Betulkan sini. Okey, ini apa? KA dia apa 1.7 tolak 4. Okey. 1.7 tolak 4. Jadi anda kena kira belum betulkan semua ni. Okey.
Ini kira betul kan? Ini betul kan semua? Okey? Okey, boleh Boleh? Kemudian anda teruskan yang terusnya apa anda cuba buat yang lain. Okey? Habiskan isi padunya. Ikut apa yang saya dah buat. Okey, nanti saya akan masuk benda ni dalam ni lah. Dalam nota tambahan tu. Okey? Saya akan teruskan nota tambahan. Okey, ada soalan? Sekejap sebelum saya ambil attendance. Ada apa nak tanya? Okey, buat tu sebagai okey, nanti saya buat soalan tu sebagai ni lah. Okey, you kena hantar kat saya. Okey, kena hantar saya. Akan buat soalan nota ni saya akan masuk. Kemudian apa saya akan bagi macam apa latihan ataupun forum lah untuk anda menjawab. Boleh Ada markah semua. Baik, okey. Baik, doktor. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kasih dan terima kasih. Jumpa lagi. Mungkin ya hari kita ada tutorial hari Isnin ni sepatutnya waktu kan. Ya, betul. Mungkin hari Isnin tutorial tak ada. Okey. Boleh Tak ada. Saya ada hal lain nak selesaikan. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih, doktor. Thank you, doktor. Terima kasih, doktor.